Tampil terus ke bahagian pentas bagi menyampaikan ceramahnya pada kali ini. Kita sama-sama bertakbir insya-Allah. Takbir. 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 Walillahil hamd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tafadhal. Okey, diminta soalan-soalan yang telah tertulis dapat hantar ke depan untuk dijawab oleh Al-Fadhil Ustaz. Pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz sebagai murabbi ummah menyampaikan ceramahnya pada kali ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan saudara pengerusi majlis kita pada majlis ilmu pada pagi ini yang berkobar-kobar memberikan ucapan haluan yang disertakan dengan ucapan takbir tadi. Seterusnya seluruh kepimpinan, hadirin hadirat, tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Dengan limpah dan kurnianya, kita dapat berada pada pagi ini di dalam majlis ilmu di Medan Ilmu Kota Baru yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Tahniah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi ini mengundang barakah dan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh yang akan ditulis di dalam buku amalan kita, yang insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia. Mudah-mudahan secebis modal kemenangan bagi kita semua pada hari kita akan dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti insya-Allah. Alhamdulillah, setelah 2 tahun 6 bulan tidak berkuliah di negeri Kelantan kerana kumang COVID, kita alhamdulillah banyak-banyakkan syukur Allah izinkan kita sekarang dapat kembali seperti biasa. Mudah-mudahan hilang teruslah coronavirus daripada bumi ini. Jadi kita akan tazkirah untuk penggal yang pertama dan selebihnya untuk menjawab persoalan-persoalan. Siapa yang belum menulis soalan boleh tulis dan hantar ke depan. Soalan yang sudah ada di hadapan saya ada lebih kurang 50 soalan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi atau kama qala, rawahu Muslim. Aku telah mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibangkitkan setiap hamba pada hari kiamat nanti atas apa yang dia mati atasnya. Kalau tidak banyak, kita harapkan sedikit Allah beri peluang kepada kita pada pagi ini untuk memahami apakah maksud hadis tersebut. Hadis-hadis ni ialah ucapan Nabi, bukan ucapan orang lain. Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw na'tin aw takrir. Maksud hadis ialah perkataan, perbuatan yang disandarkan kepada Nabi SAW atau sifatnya atau kebenarannya. Maknanya bila dia mengeluarkan perkataan
Itulah hadis yang kita duk dengar terkenal, disebut oleh para ulama, tok-tok guru kita. Walaupun hadis itu maknanya ucapan ataupun perkataan, kita boleh kata hadis. Bila kita bercakap ni hadis saya ni, tapi orang cakap lagu tu. Bila hadis itu disandarkan kepada seorang saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila hadis, maka dia termasuklah dua perkara yang kalau kita tak ikut jadi sesak barat. Yang Nabi sebut dalam hadis lain, taraktu fikum amraini, aku tinggal padamu dua benda yang lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Mungkin hari ini mu sesat lagi, mungkin pagi ini mu masih sesat, atau kemarin kamu sesat lagi. Tapi selepas ini lan tadillu, kamu tidak akan sesat lagi. Ma tamassaktum bihima, selama kamu berpegang dengan dua benda ini, kitab Allah wa sunnata rasulih, iaitu Al-Quran dan hadis. Kena datang ulama-ulama menjelaskan apakah Al-Quran dan hadis, maka jadilah sumber agama Islam itu empat: Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dalam hadis ini, Nabi SAW sebut, setiap hamba, yakni manusia, akan dibangkitkan di padang mahsyar atas apa yang dia mati hari itu. Maknanya, kalau kita mati di dunia atas satu keadaan, maka itulah keadaan yang kita akan bangun di hari kiamat nanti. Kita ini manusia dua kali hidup, dua kali mati. Dua kali mati, dua kali hidup. Kita hidup sekarang ni untuk apa? Untuk mati. Dah tok-tok nenek kita hak mati dah, untuk apa? Untuk hidup. Kita ni hidup untuk mati. Mati nanti kita akan dipersoalkan. Dan yang sudah mati, yang sudah disoal di alam barzah, dia mati itu untuk hidup. Dan hidup untuk apa? Untuk dipersoalkan sekali lagi. Itu kita lah. Jadi kalau kita sedar bahawasanya kita ini sentiasa akan dihadapkan dengan soalan-soalan, kita akan lebih banyak bersedia. Dulu kita tak ada. Zaman Tok Ki kita dengan Tok kita duduk kasih bawah pokok ubi, ada tak lagi kita? Tak ada lagi. Masa ayah kita baru nak tunang dengan mak kita, kita ada lagi? Tak ada. Tapi bila diadakan, bila ada di bumi, bila lahir, pakat deraka pada Allah belaka. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum. Macam mana mu boleh lawan Allah? Macam mana mu tak mau ikut Allah? Guana yang siapa tak mau semayang belaka ni? Apa siapa tak mau tutup aurat? Sedangkan dulu mu tak ada kan? Allah yang mengadakan kamu. Kalau orang beri duit seria ke anak kita senyap. Kita kata, "Hei, kata terima kasih." Ajar budak-budak. Orang beri cekelak ke anak kita senyap. Kita marah. "Hei, kata terima kasih." Ajar. Kita tak semayang. Faham lagi? Sebab Allah beri hidup, tak semayang. Tapi bukan orang sini lah, orang yang tak semayang lah. Allah bagi dia nyawa. Bukan seria, bukan cekelak. Bagi nyawa. Sebab tu kalau kita tengok virus corona, ramai tak mati? Ramai lah mati. Anak beranak belah bini, anak beranak belah laki, anak beranak belah ayah, anak beranak belah pok, belah toki, anak kawan-kawan Facebook, kawan-kawan sekolah lama tak? Mati. Dah kita mati tak? Mati tak ni? Mati. Matimu mari gua ni hari ni. Kawan-kawan kita mati, kita hidup. Jadi bila orang lain mati, kita hidup. Kena terima kasih tak? Dah kalau orang wisria tu saya nak terima kasih dah. Allah beri kita hidup. Orang lain mati, bahan di Covid. Siapa buku dengan plastik, hak dak pakai tayamum saja. Hak anak beranak dak lihat kubur, pakai lepo terus lah lubang. Dak macam-macam peseng. Tiba-tiba kita hidup. Siapa yang pilih kita hidup? Allah. Maka balaslah budi Allah. Berterima kasih. Gunakan segala-galanya untuk Islam.
Mudah-mudahan dikekalkan pemerintahan Islam di bumi Kelantan. Jadi kita ni bila mati, kita duduk di alam barzah sampai masa dibangkitkan. Dalam kitab-kitab hadis sebut, ditiup sangkakala acuh habis bumi ni. Itu sangkakala yang pertama. Bunyi lagu mana, wallahu a'lam bunyi. Tak suruh sosok cara tu. Nah, ada orang dia nak bahas pula. Bunyi ke mana sangkakala? Tak ada kerja. Nah, kita beriman, datang dalam hadis, malaikat tiup sangkakala kiamat. Dia panggil Qiyamatul Kubra. Nah, tapi kawan-kawan kita yang mati Covid baru ni, dia sudah kiamat. Qiyamatul Sughra, kiamat kecil. Kiamat besar ni runtuh langit. Iza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah pecah habis. Belaga habis bulan matahari, planet Marikh bang, planet Zuhal. Nah, tu kiamat besar. Saudara mara kita, tok nenek moyang kita orang yang sudah meninggal dunia, itu Qiyamatul Sughra. Kerana mati itu kiamat. Dalam kitab-kitab bab Asyratus Sa'ah, bab-bab kiamat, dia tak mula dengan dajjal, dia tak mula dengan apa? Dia mula dengan mati. Sebab tu disebut, diriwayatkan al-mautu qiyamah, faman mata faqad qamat qiyamatuhu. Mati itu adalah sebahagian daripada kiamat atau permulaan kiamat. Siapa yang telah mati, sudah berdiri kiamat baginya. Kita belum lagi. Adapun Qiyamatul Kubra, kiamat yang besar, nanti runtuh langit. Nah, bila mati, senyap habis segala alam ini. Tinggal Allah dengan kebesarannya. Batu dia panggil la ilaha illallah. Termasuk juga tiada Tuhan yang kekal. Apabila ditiup sangkakala semua mati belaka. Melainkan Allah saja yang kekal. Yang lain kullu man 'alaiha fan, selain Allah rosak binasa belaka. Pendek cerita, diperintahkan Allah sekali lagi malaikat tiup sangkakala yang kedua, maka dibangkitkan manusia. Siapa bangkit yang pertama sekali? Pemimpin yang paling tinggi. Siapa dia? Joe Biden. Mereka? Bukan. Puting botol susu? Bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah pemimpin yang tertinggi bagi umat manusia. Tak apa kita besarkan presiden-presiden dunia kerana selayak dengan kebesaran dia. Tapi jangan lupa pemimpin paling besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita lupa. Nah, kita duduk soho ke pemimpin dunia, kita terlupa pemimpin yang paling agung. Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala faqar. Akulah pemimpin seluruh umat manusia pada hari kiamat, bukan sombong, tapi wahyu daripada Allah. Dalam kitab syarah hadis, apabila dia menjadi pemimpin pada hari kiamat, maka secara automatik Nabi juga pemimpin pada dunia ini. Kerana bila sebut tempat yang lebih hebat, tempat yang tidak hebat termasuk sekali. Nampak? Itu pemimpin yang besar. Nabi Muhammad SAW, dia berjalan awang ikut atas kepala. Ada sebut dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Hisham. Dalam kitab Tarikh Umam wal Muluk, Ibnu Jarir At-Tabari, Nabi berjalan awang ikut atas kepala. Sebut nama seorang menteri yang dia berjalan awal ikut. Karung pun tak ikut. Nah, itu. Tapi dah kita tak baca sirah, kita tidak mengagungkan Rasulullah. Tak berasa hebat. Dan lalat tak pernah hinggap di atas batang tubuh Nabi. Ada sebut dalam kitab Khasaisun Nabi. Nah, itu hebat. Kita tak kata lalat bewok naik atas tekuk. Tak. Nah, itu kemuliaan. Nah, kemuliaan supaya kita ni rasa kasih kepada orang yang hebat. Tiba-tiba kita dah oleh kerana kita tinggalkan majlis-majlis ilmu, tak tahu kehebatan Nabi, duduk hebat ke pemain bola, duduk hebat penyanyi dan sebagainya. Nah, tiup sangkakala yang kedua bangkit. Orang yang pertama sekali bangun daripada kubur pada hari kiamat Nabi kita. Sebut di dalam hadis, awwalu man insyaqqal qabru min
Aku adalah orang yang pertama terbelah lubang kubur. Nabi keluar, Nabi sapu pasir atas kepala ni, pasir kubur. Lalu dibawa datang persalinan daripada syurga, pakai comel. 4 golongan bangun pada hari kiamat pakai baju. Para nabi, para rasul, orang yang mati syahid dengan pakaian syahidnya, orang yang mati dalam ihram, dan orang soleh, para wali Allah. Nah, kita semua ni telanjang mogel, cak ayang. Faham? Kamu nak bangun telanjang? Mau nak tak? No, no. Kalau tak mau bangun telanjang, kena nabi. Dah kita dak nabi. Nah, mati dalam ihram susah. Kan senang. Nah, takkan dalam ihram nak pergi terjun bangunang. 2 kali pergi umrah dak mati-mati pun. Nah, tak mau bangun telanjang, sedekahlah pakaian kita pada orang susah. Maka pakaian yang kita sedekah, dia akan datang semula pada kita pada hari kiamat. Faham? Kalau orang tanya, mu ada tak pergi rumah? Jangan jawab ada. Melainkan kita ada sebuah rumah, kita jadikan madrasah. Kita jadikan rumah anak yatim. Kita sedekah ke orang rumah itu, baru rumah kita. Baju kita bukan yang kita beli pakai ke kita. Baju yang kita beli, kita sedekah ke orang. Itu baju kita. Faham? Makanan minum kita ialah kita belanja orang makan minum. Yang kita makan bukan makanan kita. Nabi SAW sebut, ma akaltum faqad ablaitum wa ma labistum faqad afnaitum. Apa yang kamu makan jadi najis. Tak jadi hartamu. Mu minum air jadi air kecing. Mu pakai baju tubuhmu 1000 selai pun mahal, jadi kain buruk. Dah hak mana jadi hak kita? Ma sadaqtum faqad abqaitum. Apa yang kamu sedekah ke orang, tu baru hak kamu yang kekal abadi. Jadi kita ada tak lagi dalam hidup kita rumah kita? Tak ada lagi ya. Sebab kita tidak ada pun rumah sedekah ke orang. Nampak? Rumah kita ada ya. Rumah kita jadi saka. Tidak jadi hak kita. Nah, kita ada rumah, kita buat sebagai sedekah. Untuk orang miskin, untuk anak yatim, untuk jadi pondok balasah dan sebagainya. Itu jadi harta kita. Dah. Jadi kalau kita nak bangun pakai baju hari kiamat, sedekah baju di dalam dunia. Kita nak pakai seluar bangun di padang mahsyar, sedekah seluar ke orang di dalam dunia. Tapi sedekah seluar yang kita nak pakai hari kiamat, kalau kita nak pakai seluar lawa, kita sedekah seluar lawa. Kita nak pakai seluar carik tak ada zik, kita sedekah hak cabut zik. Kita nak pakai kasut hak cabut tapak dah, kita sedekah kasut-kasut buruk orang. Faham? Atas mana barang yang kita beri, barang itu atas kita pada hari kiamat nanti. Nah, seorang laki-laki, dia bertanya tentang jihad, tentang kalau mati syahid, kalau mati dalam peperangan lagu mana? Di hari akhirat nanti. Dah, Nabi kata in kutilta muhtasiba, jikalau kamu terbunuh dalam keadaan mengharapkan pahala daripada Allah, balasan yang sempurna daripada Allah, bu'ista muhtasiba, kamu akan dibangkitkan dalam keadaan memang mengharapkan pahala daripada Allah. Wa in kutilta muraiya wa mukabira, jikalau kamu terbunuh dalam peperangan dalam keadaan riak, menunjuk-nunjuk dan takabur, sombong kamu. Kamu berjuang dalam keadaan riak dan sombong, maka bu'ista muraiya wa mukabira, kamu akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan riak dan takabur. Allah Rabbi. Jadi kita faham dah di sini, kita bangkit di hari kiamat nanti atas keadaan apa kita mati di dalam dunia. Maka pilihlah lagu mana kita nak bangkit di hari kiamat nanti. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Kalau kita mati sebagai postman, bangkit hari kiamat postman, tak jadi tabung haji. Kalau kita mati orang kita, bangkit penorang kita. Kita mati seorang guru, kita bangkit seorang guru. Kita mati sebagai seorang muazzin, Tok Bilal
tukang bank. Kita bangun sebagai tukang bank. Atas dunia ini kita mati sebagai seorang pembaca Quran. Kita bangun sebagai pembaca Quran. Nampak? Dalam kitab Targhib wa Tarhib, Ibnu Munzir meriwayatkan, innal muazzina yub'asu wa huwa yu'azzin. Sesungguhnya orang yang di dalam dunia itu, dia kerjanya tukang azan. Maka dia bangun di padang mahsyar nanti melaungkan azan. Wal mulabbiya, dan orang yang sedang bertalbiyah, sedang berihram di Mekah, labbaik Allahumma labbaik, meninggal dunia, yub'asu wa huwa yulabbi, dia bangun di padang mahsyar nanti dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Jadi pilih ya. Kita nak mati, nak bangun atas keadaan kita mati. Begitu juga dengan kebangsaan. Kalau kita mati sebagai orang Melayu, kita bangun Melayu, tak jadi Arab. Nah, kita orang Kelantan bangun mati, bangun sebagai orang Kelantan, tak jadi orang Ukraine. Faham? Dia tidak akan bertukar. Kita mati kanak-kanak, bangkit kanak-kanak. Mati orang tua, bangkit orang tua. Tapi ada orang tanya pula, dah kalau budak-budak cek ustaz, umur 3 bulan mati, dia bangun ke mana? Padang mahsyar. Bangun 3 bulan. Hadis ni, Alamma mata alai, atas kelakuan yang dia mati hari itu. Segala hal dia mati sama dengan dia bangun. Syekh Ar-Rahman Al-Mubarakpuri sebut dalam kitab Mir'atul Mafatih. Maknahu qala ulama, maknahu yub'asu ala ahwalil lati mata alaiha. Makna kita ni akan bangun nanti atas segala hal yang kita mati hari itu. Jadi kalau 3 bulan bayi mati, dia bangun pada mahsyar 3 bulan. Lepas tu dia tanya pula, dah kalau 3 bulan nak jalan rana, ngakak pijak dorang tu akal manusia, betul tak? Dia takut budak-budak kecil ni bangun pada mahsyar ada jauh 1, ada tadika, ada 5 tahun, ada 2 tahun tak? Nak jalan rana pada mahsyar orang beribu-ribu dak ke pijak dorang. Betul tak? Betul juga dia tanya lagu tu. Ginilah. Rajin tak kita tengok bola stadium? Rajin tak? Orang ramai tak berterak-terak nak beli tiket? Dekat nak ambil tiket tu siapa? Beratus orang. Tak? Hak rebah ada. Betul tak? Ada tak bawa anak kecil? Tak ada. Apa dia tak bawa? Dia ada anak kecil, baby di rumah. Tapi bila dia pergi kat orang terak-terak, dia tak bawa baby. Sebab apa dia tak bawa? Itu jawapan dia. Faham tak lagi? Dah. Sebab apa kita tak bawa anak kecil pergi kat orang terak ramai-ramai? Sebab kita takut kepik anak, pijak dorang, takut rebah. Tahu tak? Dah kalau manusia boleh cerdik, Allah Rabbil Alamin, dia yang takbir hari kiamat. Faham? Takkan dia kena letak budak kecil kat orang ramai pijak dorang. Allah bijak ke kita bijak? Ada? Tanya apa gitu? Faham tak lagi? Kita hak bodoh ni pun budang mikir lagi. Tak bawa anak pergi kat orang terak. Tak? Allah ni, nampak tak? Dia yang cipta akal kita. Jadi mu mati nanti mu nak bangun sebagai benda. Mestilah ada cita-cita dulu masa sekolah. Mu sekolah tak itu? Sekolah. Cikgu ada tanya tak nak jadi benda bila besar? Cikgu tanya dan mu jawab benda. Nak jadi benda? Tak usah pelawak jawab betul. Mu jawab gitu itu. Betul tak? Ke ahli bomba? Ada. Ada yang nak jawab, ada nak jadi ustaz, ada nak jadi cikgu. Kau pandai lah. Jangan jadi peropok sudah. Faham lagi? Jangan jadi pembunuh, jangan jadi orang kufur kepada Allah. Tak, macam-macam kerja. Takkan semua nak jadi ustaz belaka. Betul tak? Semua jadi ustaz, dak pergi Mekah kita. Dah buat apa pula? Dah ramai ustaz, ramai orang ngajar bab haji. Tahu dah siapa nak bawa kapal terbang. Takkan ustaz bawa, aku tak mau naik. Faham lagi? Pilot sakit perut, ustaz tak tolong bawa.
Mu nak naik aku terbang. Aku lari. Lari. Memang mati punya kaki. Nah, nampak? Di kemahiran ustaz ning ngajar. Kemahiran engineer, kemahiran banker, pakar keuangan. Nah, ni akan jadi pilot kapal terbang, ni pilot kapal, ni juruselang dan sebagainya. Nah, cuma basic, siapa pun kamu nak kerja apa pun jangan tinggal. Ilmu fardu ain. Kenal Allah, tahu sah batas sembahyang dan akhlak kita baik. Faham? Jadi gitulah. Kita mati umur 25, bangun di padang mahsyar umur 25, kerana di alam barzah umur tidak bertambah. Di alam roh umur tidak bertambah kerana roh belum bersatu dengan jasad. Umur bertambah pada dua tempat saja, di dalam kandungan ibu dan di dalam dunia. Faham lagi? Dalam kandungan kita umur seminggu, lepas tu sebulan, lepas tu 5 bulan, 9 bulan beranak. Nah, lahir ke dunia, umur sehari, umur sebulan, umur setahun, tak ditambah. Tapi bila kita mati, ditanam di alam kubur, umur tak tambah. Nah, yang mati pada tahun peperangan Jepun hari itu. Jepun hari itu dia masuk kok Kelantan tu. Ini basikal. Bang, tahun 41. Tak ingat? Sudah 80 tahun. Nah, 80 tahun dah. Nah, duduk di alam barzah kerana dia mati zaman Jepun. Yang mati zaman Firaun sudah 5,500 tahun ada di alam barzah. Tapi walaupun dia mati masa itu umur 10 tahun, dia bangun di padang mahsyar tetap umur 10 tahun. Faham? Yub'asu kullu 'abdin ala ma ta'alaihi. Nabi sebut jelas sini akan dibangkitkan setiap manusia pada hari kiamat atas yang dia mati dahulu. Nampak? Kita mati seorang lelaki, tak salah bangun jadi puang. Faham lagi? Dia masa atas dunia orang lelaki. Pok long. Salah buat guna bangun jadi mok long. Dok tukar. Kerana apa? Kerana kerajaan yang menguruskan tentang hari kiamat bukan kerajaan Malaysia. Kerajaan Allah. Faham lagi? Bila kerajaan Allah dia tak ada silap. Allah tu langit ni, langit kita tengok atas kepala ni tak nampak. 7 keping. Allah yang atur. Summa stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah pun nak cipta langit, lalu Allah jadi siap 7 keping langit. Bukan tender apa semua, projek dan sebagainya. 7 keping langit. Ni langit ni, kita tubik luar tu, nampak biru. Tu bukan langit. Faham? Dan langit mana? Ada atas. Dan mana? Tak nampak. Dan apa tak nampak? Jauh sangat. Jauh sangat tak nampak. Dan biru tu bukan langit. Tu biasang cahaya je. Faham lagi? Kan kata langit biru pula kan? Kita naik atas hotel. Nak sewa hotel, duduk hotel, tekak 10. Kita jengok kot tikar, nampak air kolam renang biru tak? Tak. Ayah dia kata, anak dia nak pergi mandi. Ayah dia kata, cuma ambil air sekolah, ayah nak tengok. Anak dia pergi cebok sekolah, awak naik ke ayah. Ayah dia kata, tak ambil hak putih ni, hak biru gitu. Dan nak cebok tu mana? Tengok ke atas biru, pergi cebok jadi putih. Faham lagi? Langit gitu lah. Malang dah. Jadi kita tengok, jauhnya langit, siapa tak nampak, hebatnya Allah. Lepas tu disuruh jalan, pergi tengok gunung, pergi tengok macam-macam, tengok salji, macam-macam. Semua tu supaya kita tengok. Bila kita tengok, kita balik pada Tuhan yang satu dia. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang buat 7 lapis langit. Allah yang buat bumi ni, dan Allah yang buat antara langit dengan bumi, dengan cakrawala, sistem suria, planet dan sebagainya. Allah belaka. Ru'yatul kasrah lil wahdah. Lihatlah kamu kepada semua benda yang kamu nak lihat. Tengoklah fasirul fil ardi, berjalanlah di bumi ini, melanconglah ke negara mana pun. Gi. Tapi tengok balik kepada Allah yang satu, Allah yang buat. Faham? Rasulullah kata gunung Kilimanjaro, tahu di mana? Tahu tak? Gunung Kilimanjaro.
Tak tahu. Gunung K tu tak tahu juga dah, benda mu tahu. Gunung Matterhorn tak tahu juga tak. Ada ayalah, mukamu sudah. Mukamu siapa buat? Allah buat, bukan mak kita buat. Kalau mak kita buat, muka kita jadi macam kuih beranak. Faham tak? Tapi Allah yang buat. Kita sujud. Allah ni siapa? Kita sajadah wajahi. Siapa Tuhan? Allazi khalaqahu. Allah yang buat muka kita. Wa syaqa sam'ah wa basarah. Faham? Bukan mak ayah kita buat. Bila mak kita ngandung 6 bulan, 7 bulan, mesti panggil. Ni nak tanyalah anak ni beranak kat gini, kulit putih ke hitam beletung. Mak kata buat putih lah. Hidung macung macam nyakut baju ke hidung dopok. Hidung kepek tak lah hidung macung lah. Faham? Ada, ikut Allah. Faham lagi? Sebab tu kita tengok kejadian manusia. Tengok muka. Nak, lepas tu panggil ayah dia, panggil mak dia. Dia ada meh ayah, ada meh mak. Apa tujuan? Supaya kita nampak kehebatan Allah. Faham lagi? Kita rajak tengok muka anak. Kemudian kita bandingkan muka kita dengan ikut mak bini aku ke ikut muka aku banyak. Tahu tak? Balik sekarang ambil anak, buah tan mesin basuh, tengok. Nah, yang mai kejap yang, mai kita kelih mana ikut alik mau, mana ikut alik aku. Tengok. Rambut perang macam suami. Dari pula jendur macam mak. Hidung kepek ikut mak. Mulut manisnya mulut macam ayah. Leher tak ada macam mak. Faham? Dah. Tak? Kadang-kadang tak ada. Belah mak tak ada, belah ayah tak ada. Ada tak gitu? Wahana gitu? Lain. Lah belah toki dia, JKK. Faham? Nah, ikut pula toki. Siapa yang buat tu? Bukan mak dia tu. Allah buat. Nah, jadi mu tak boleh nak tengok gunung-gunung ganang jauh siapa di Peru, siapa di Andes, siapa pergunungan Alps, siapa di Everest. Mu tengok muka kita sudah. Hebatnya Allah buat. Tak? Neh, orang putih dia buat baru ni keluar robot Toyota. Neh, jalan 12,000 suti. Boleh jalan gitu lah. Tak boleh kecing. Allah buat anak kita boleh kecing. Kejap-kejap kecing, kejap-kejap kecing, kejap-kejap berok pula. Nah, itu hebat ciptaan Allah. Maka kita pilihlah, kita nak bangun sebagai orang yang Allah kasih. Bangunlah kita di padang mahsyar nanti sebagai orang yang amanah. Alhamdulillah. Bangunlah sebagai orang mukmin. Allah sayang. Bangunlah sebagai orang yang tawakal. Bangunlah kamu nanti di hari kiamat sebagai orang yang jujur, orang yang integriti, orang yang ikhlas, orang yang takut kepada Allah. Syarat atas dunia kita takut kepada Allah, bangun kita takut pada Allah. Atas dunia kita jujur, bangun sebagai orang jujur. Atas dunia jangan sekali-kali ambil harta orang. Nampak? Tidak kamu bangun gagi sebagai pencuri. Duit orang jatuh, kita buat senyap. Malaikat kata, kabar ketuang dia pitih jatuh tu. Syaitan kata, sok kabar. Biar dia jauh sikit, bahang kamu. Bahang lagi. Banyak belah menang. Kita pitih orang 15 riyal, memang kita pulang balik. Kalau 15,000, betul tak? Itu ramai terbabah. Duit orang jatuh sekian, duit apa dia? Jujurlah, lu sekian. Kalau 1,000, nampak? Buat senyap. Jangan kita hidup menipu, nanti kamu bangun menipu. Hidup kita duk khenak ke orang, bangun mu khenak ke orang. Allah kenal muka seorang-seorang yang bangkit. Kerana bila kita bangun, keadaan yang kita mati itu, itulah balasan yang kita dapat. In khaira fa khair. Jikalau baik, maka baik. Wa in syara fa syarrun. Jika buruk, maka buruklah balasan. Al jaza mislul amal. Balasan yang kita dapat pada kiamat nanti mengikut amalan kita. Nak masuk syurga bukan mulut saja. Faham? Atau kita buat baju Persatuan Syurga Kota Baru. Persatuan Ahli Syurga Kota Baru.
Boleh tak masuk surga kalau kita beli baju tu? Boleh tak? Tak boleh. Faham tak lagi? Nak masuk surga dua benda kena ada. Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman betul. Faham? Benar akidah. Yang kedua, wa amilus solihat, beramal soleh. Lahum jannat, baru dapat bagi mereka itu syurga. Nak masuk surga bukan pakai piyah. Faham lagi? Kalau masuk surga pakai piyah boleh masuk surga, murahlah harga surga 5 riyal. Sebab piyah situ dak kita tengok 5 riyal. Ha? Beli piyah apa rasa? 5 riyal. Ye, ahli syurga dah. Faham lagi? Nah. Pakai piyah boleh masuk surga? Tak boleh. Janggut panjang boleh masuk surga? Tak boleh. Ni bukan tiket masuk surga, ni aksesori je. Kalau kereta spoiler lah. Janggut. Jamu nak pergi Kuala Lumpur mu ada kereta ke tak? Kereta tak ada, spoiler ada. Dah boleh pergi Kuala Lumpur ada spoiler. Duduk 4 orang atas spoiler. Faham? Boleh gerak tak? Faham baik. Tak ada lah beratur panjang kat nak masuk surga. Nak, malaikat kata amal gapo ni? Nak masuk syurga ramah sangat ni. Tapi malaikat dok cakap Kelantan. Faham tak lagi? Kita terjemah. Nak? Amal apa ni ramah sangat nak masuk syurga ni? Oh, kami dulu kalau atas dunia pakai jubah semua. Dah boleh. Faham tak lagi? Pakai jubah pun nak buat ekor dalam kocek. Faham tak lagi? Tak boleh syurga. Kena beriman dan beramal soleh. Nah, iman kita simpulkan dalam la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang menyembuhkan penyakit selain Allah. Pegang gitu baru dapat syurga Allah. Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Kita kucalana lagi. Nah, Allah beri rezeki, orang tu beri rezeki, ibu bapa beri rezeki, kerajaan beri rezeki. Sudah kerja dah lah. Yang beri rezeki saja. Baru dipanggil tauhid. Wahada yuwahidu tauhid. Fa'ala yufa'ilu taf'in. Satu saja, mensatukan punca. Allah yang beri rezeki. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah huwa, bukan huma, bukan hum, bukan hunna. Huwa tu saja. Dia saja je, tak ada orang lain. Razzaq yang tukang beri rezeki. Tu masuk dalam la ilaha illallah. Tiada yang menyembuhkan sakit melainkan Allah. Kita tu lah doktor sembuh sakit, bukan. Doktor merawat. Allah isfaq, memberi sembuh. Faham? Kalau doktor boleh menyembuh, mak doktor sehat belaka. Faham? Mak doktor mati kau. Nah. Jadi doktor merawat. Tok Muding merawat. Allah menyembuh. Faham lagi? Malakul maut mencabut nyawa. Allah mematikan. Bukan malakul maut yang mematikan. Kemah dulu tauhid. Baru boleh mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Tak usah mati lagi lah. Melainkan kamu sudah menyerah segala-galanya kepada Allah. Termasuk tiada menyembuh selain Allah. Lepas tu kita pergi kat orang sakit. Faham? Kita kata benda. Nah, Nabi kata kalau pergi kat orang sakit, baca benda. Dan kita tak erti. Baca benda, doa iftitah. Faham lagi? Allahumma anta syafi. Ya Allah anta, bukan antuma. Anta, mu seorang saja. Syafi, fa'ilun, syafiun, yang sembuhkan. Wak mari taukid lagi. La syifa'a illa syifa'uka. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada mu seorang saja. Isbihi, sembuhkan kawan aku ini. Faham? Kalau orang lelaki, kita bubuh tangan kanan kita atas sakit dia tu. Faham lagi? Kawan kita sakit kaki, masuk besi ke rubah ke apa. Faham? Ambil tangan kanan tu. Faham? Letak atas tempat sakit. Jangan letak kuat, perlahan. Kalau dia sakit kat dada, buah atas dada. Allahumma anta syafi. Ya Allah, mu seorang saja yang boleh beri sembuh. La syifa'a illa syifa'uka. Tiada yang boleh beri sembuh melainkan kesembuhan hanya darimu. Isbihi, sembuhkanlah dia. Ingatlah tu. Nak.
Kita pergi kat orang sakit, kita cakap benda. Oh, kalau nyakit macam gemuk ni biasa tak lama. Faham tak lagi? Kawan aku seorang macam gini juga dulu tapi tak ada seminggu. Jangan cakap gitu kat orang sakit. Faham? Jadi susah hati dia. Hak patut-patut mati petang, tengah hari mati dah. Faham tak lagi? Jadi takut tang. Jangan cakap lagu tu. Oh, tak ada seorang dah, tinggal mu seorang, mati belakang dah. Kawan tu, sudah lah. Lepas tu dalam kitab-kitab fiqh, dia kata kalau orang yang menguruskan orang mati, tak sunat ziarah orang sakit. Dia menguruskan kematian, tak sunat ziarah orang sakit. Mereka rapat sangat. Kerana apa? Kerana menakutkan orang sakit. Contohnya dia tukang gali kubur. Dia kerja gali kubur. Jadi dia pergi ziarah orang sakit. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Siapa dia tu? Masuklah. Ambo ni, mak ni. Mak mana so ni? Mak hak gali kubur. Bagi tu. Hak tukang gali kubur. Aku dah mati, mari dah. Jadi tu pendek umur dia. Bukan kata haram. Kerana nak apa? Kerana kalau dengan orang sakit ni kita nak beri pengharapan. Walaupun tahu dah penyakit dia tak panjang. Itulah ceritanya. Jadi Allah yang beri sembuh. Ingatlah kalau pergi kat orang sakit, duduk jauh tak apa. Kalau orang puang, bini orang contoh. Duduk jauh, duduk jauh. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka isfiha. Faham? Kata. Jangan pergi pegang pula orang puang. Tak boleh lah. Lama pergi tengok orang puang sakit, dia pula sakit dada. Bubuh tangan atas dada. Tak ingat habis doa dah. Alhamdulillah. Bagi. Balik awal. Tak? Tak boleh dah. Kita orang lelaki bukan mahram. Duduk jauh. Tu cerita tauhid. Tu orang duk tahlil malam-malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat mari hadir dalam hati. Tiada Tuhan selain Allah, tiada menyembuh selain Allah, tiada beri rezeki selain Allah, tiada menjamin masa depan negara melainkan Allah. Dia sama melainkan Allah, melainkan Allah, melainkan Allah, melainkan Allah. Supaya tidak ada makhluk yang turut campur dalam urusan takbir alam ini. Kerana alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Dialah yang takbir alam. Kalau pegawai takbir di Jabak, dia takbir 20 orang, bawah dia 15 orang. Tapi Allah Rabbil alamin, dia yang takbir seluruh alam ini. Ulat ni makan guana, burung tu beranak bila, penguin ni telur berputih, ikan paus ni maknanya nyelang banyak mana, semua atas pentadbiran Allah Ta'ala. Tak usah kata kita. Ada orang dia, Allah minta dah, berapa kali minta dah, tak boleh sekarang, Tuhan tak wi pula, tak wi lagi pun. Dengar baik-baik, kita minta dengan Allah, Allah tunai. Tak pernah tak tunai. Sebab tu Allah kata, ud'uni astajib lakum. Memintalah kepada aku, wajib aku perkenankan. Bukan harus aku perkenan, wajib aku perkenan. Wajib itu maksudnya mesti, bukan wajib syarak. Tahu dua mana mesti tu? Tu kataan ber tu kan sukung. Asal astajibu. Tapi apa baca sukung? Astajib. Pasal duduk tepat jawab. Jadi dijazangkan tempat dia. Faham tak lagi? Maksudnya, meminta kepada aku, mesti aku beri. Bukan aku beri, mesti. Apa mesti? Pasal ber tu sukung, baris mati. Faham? Tapi Allah beri tak ikut cara kita. Allah tunai cara Allah. Bagaimana cara Allah? 3 cara. Yang pertama, apa yang kita minta, hak tu yang dia beri. Yang kedua, kita minta benda lain, dia beri benda lain. Yang ketiga, dia tak beri yang kita minta, tapi dia buang benda tak molek dari kita. Faham lagi? Itu cara Allah. Yang pertama, apa yang kita minta, hak tu dia beri. Hari ni kita minta boleh mari ke medan ilmu. Betul tak? Dah Allah beri tak? Kita minta nak minta doa nak pergi Kuala Lumpur, minta selamat baca doa. Siapa Kuala Lumpur?
Balik Kuala Lumpur nak balik Kota Baru pula. Doa pula siapa Kota Baru. Hak tu yang paling banyak Tuhan tunaikan dalam hidup kita. Betul tak? Tapi kita tak nampak. Pasal banyak sangat tunai. Duk nampak hak dok tunai tu. Hak bila nak bini dua. Faham lagi? Dah. Hak tunai hari-hari tak nampak. Nak. Dulu tak ada kerja. Minta kerja boleh kerja. Tak nampak. Ada kerja pula tak ada motor. Nak motor boleh motor tak nampak kak. Daripada motor nak bini pula. Boleh bini tak nampak juga Tuhan tunai. Tahu tak? Kupur dah banyak kita ni. Dah boleh bini pula. Bini tak say naik motor. Jadi bekas punggung. Nak sakit punggung. Nak naik kereta. Boleh pula kereta. Tak nampak juga. Dulu maybe learning. Wajah. Faham lagi? Tak nampak juga. Dulu nyewa rumah. Dulu tupang rumah tua. Lepas tu nak minta boleh nyewa. Boleh nyewa tak nampak juga. Daripada boleh nyewa, boleh rumah sendiri. Dia ni boleh dah. Tak nampak juga. Dah bila nak nampak yang Allah makbul? Faham? Kenapa? Bila terlalu banyak, tak nampak. Sebab tu kelawar, tak ada kelawar. Sini panggil benda kelawar. Kelawar lah. Kelawar. Kalau Terengganu, kula lawar. Kula lawar. Dia muka dia tak lawa tapi orang panggil lawa juga. Kula lawa, kelawar ni dia sarang dia di pokok. Mugi tengah hari cuma jolok kaca dia. Cuma tengok dia terbang. Ada langgar tiang, langgar pokok. Buat apa? Dia tak boleh terbang tengah hari. Tak nampak. Buat apa? Terlalu cerah tak nampak. Terlalu banyak budi Allah kita tak nampak. Yang kita nampak kawan kita tolong kita sekali sama hidup we pinjam pitih 50 ya. Sampai kemati kita ingat. Apa? Pasal sikit. Itulah kita. Kita tak nampak jasa ibu bapa kita daripada beranak kita, mengandung ke kita, asuh kita, bela ke kita, buat pergi sekolah, buat pergi klinik. Kita tak nampak. Kerana terlalu banyak budi ibu bapa kita. Yang kita nampak saing kita, tolong kita. Betul tak? Jadi yang pertama apa yang kita minta Allah tunaikan. Yang kedua apa yang kita minta lain yang Allah bagi. Kita minta naik pakak, dia bagi baik kesihatan. Ada kan? Dia minta naik pakak 3 kali dah solat hajat pasal ada peluang naik pakak kepada timbalan pengaruh. 3 kali panggil solat hajat, 3 kali peluang dalam masa 6 tahun. Tak berjaya juga. Faham lagi? Padahal minta dah. Tapi Allah beri dia sihat. Tak ada jantung, tak ada kecil manis, tak ada buah pinggang. Kawan saing dia yang boleh jadi timbalan pengaruh 2 kali masuk hospital dah. Bahan jantung. Faham lagi? Allah tak beri kita kaya, tapi Allah beri kita boleh pergi sejik mana-mana. Kawan kita Tuhan beri kaya, tak boleh pergi sejik. Faham tak lagi? Munak tak kaya, tak semayang. Dengan miskin boleh semayang. Mana munak? Pelawak. Jawab nak miskin belaka, tapi kelakuan berebut pitih belaka. Kita miskin lagi, memang kita boleh cakap. Dan nampak pitih depan mata kau, rebah nenggim. Jangan main-main. Saya tak apa, tak saya sobar. Sobar 15 riyal. Cetak 15,000 atas meja. Nak lagi? Tak ada sobar dah lah masa tu. Itu jangan. Jangan kata, saya tak apa, saya tahan diuji. Jangan. Nampak? Kelas-kelas salafus soleh tu ada yang tewas dengan ujian. Terus kata kita, nak koleh lemak, koleh kacang lagi lamang. Yang ketiga, Allah pelihara kita daripada keburukan. Kita doa minta murah rezeki hari ni biar laku niaga. Tapi dok laku juga. Tapi balik sekarang kita terlepas daripada ular tedung sela. Patutnya ular tedung sela siapa? Kita siapa? Lepuk atas kaki 15 minit tahlil. Faham lagi? Tapi oleh kerana Allah pelihara tedung sela lalu dulu, kita lalu kediang lambat 5 minit. Faham lagi? Banyak berlaku dalam kehidupan kita, kita tak sedar. Tahu tak? Kita nak hak nampak. Sebab kita ni berahi barang nampak. Dia ni nak derah.
Nah, sebab tu kita sanggup pergi kerja. Kenapa? Kerana bayar pitih dia. Nah, awak duduk Kota Baru, bawa lari sampai ke Keluang Johor. Awak duduk Kuatang, Pasar Mozek ke Mamang. Awak duduk terik, sampai ke Gua Musang, Gausming. Nak cari 50 riyal. Tapi kalau pergi kubur ada, tak ada orang pergi. Nabi kata zurul kubura fa innaha tuzakkirul akhirah. Ziarahlah kubur kerana ziarah kubur ingat kepada kematian dan hari akhirat. Kita tak pergi. Sebab apa? Tak lesen. Nak, cuba suruh Datuk Mak MB umum dalam radio Kota Baru. Faham? Mana-mana rakyat Kelantan mula daripada bulan Jun tahun ini 2022 yang pergi ziarah kubur hari Jumaat, kerajaan Kelantan akan bayar 10,000 tunai depan pintu pagar kubur. Oh, tengok. Batu Nesa hancur habis. Jerit orang. Faham lagi? Tahu tak? Seng boleh. Kamu tak pergi? Pergi tak kalau 10,000 dia dah kubur? Orang ngisak pergi dengan jarum-jarum. Faham? Nampak tak? Nah, jarum benar tekak pergi. Awak pergi kuda pergi. Itih. Sebab tu kita tak baca Quran malam-malam. Sebab boleh pahala bila 1000 tahun lagi. Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Al hasanah bi asyri amsalihha. Siapa baca Quran satu huruf saja, satu pahala. Satu pahala ganda 10. Siapa baca alif lam mim 30. Siapa baca Fatihah 1560 pahala. Yakin. Buat? Tak. Buat apa tak buat? Lambat bayar hari kiamat. Kalau Tuhan bayar selalu kita buat. Allah buat bila kita baca Quran, habis pipi selok tu beg 100. Kalau tak baca tak keluar 100. Habis pula semuka keluar tu beg 100. Ada 600 muka surat, bermakna celah-celah tu 300 keping pitih ke 100. 300 kali 100 berapa? Tengok. Habis baca la'allakum tattaqun. Selok 100. Bola kecil. Allah buat siapa kata subhanallah sekali keluar 100 daripada secelah siling. Subhanallah. Jatuh. Pitih sungguh dok Tengok lu kok api. Wah, pitih sungguh. Mana? Subhanallah. Oh, tu bet lagi. Subhanallah. Tiga boleh. Mu nak baca berapa kali tasbih? Kalau 100 kali tasbih tu bet kot celah siling. Dak tidur pakai sok Allah. Duduklah duit gitu. Likulli ummatin sanamun wa sanamu hadhil ummah ad-dananir. Tiap-tiap umat ada berhala tok pekong dia. Tok pekong umat ini ialah pitih. Bila pitih kita segar lalu kita nampak tak? Nah. Jangan main. Batu orang tak ada pitih dia lembek. Tengok orang tak ada pitih kan? Tengok dia jalan. Tahu tak? Paling nunduk jalan. Pasal apa piti tak ada? Orang kata tasawuf kan ada piti. Faham tak? Tapi kalau kita baru ambil piti KWSP 40,000 bola kocek. Dekat 2 kilo Jalan nunduk ke lenggok? Macam dirapah. Faham? Ia jadi segar. Betul tak? Sebab apa? Sebab piti ni atu. Batu orang yang bela atu hak saka, lagi atu tu tak buang dari tubuhnya, dia gagah. Panggil orang pelepah, panggil darul syifa, panggil buang, atu tu baru lembek. Hari kedua meninggal dunia. Tahu tak? Tu pasal piti tu atu. Jangan main atu. Duduklah kocek jadi gagah. Tak ada piti jadi tak gagah. Macam orang bela tu kau. Atu duduk dalam tubuh. Orang tinggal kulit dengan tulang makan seperuyuk. Atu ada. Cabut atu, darah lalu. Kita piti cuba banyak. Kau banyak kau gong. Kau banyak kau gong. Tak ada piti baik, tak tahu lalu. Lagi. Ngosek tu piti jangan main. Nah. Baik. Jadi balik kita kepada hadis. Kita lakulah amal soleh. Apa saja jalan-jalan ke syurga biar kita mati atas amalan itu. Bang, ada orang mati sebagai pembaca Quran, ada orang mati sebagai ustaz, ada orang mati sebagai pembesar negeri, ada orang mati sebagai macam-macam. Buatlah asal benda itu redha Allah dapat kepada kita. Faham lagi?
mudah-mudahan kalau tidak sedikit pun kita jadikan juga. Hari ini biar lebih baik daripada kemarin. Kalau kemarin kita mampu sebut 2 kali subhanallah, hari ini biarlah 3 kali. Siapa ada tangga di rumah dia naik atas rumah, kalau boleh start hari ini, 1 tangga kata astagfirullah, tangga kedua astagfirullah. Jadi 10 anak tangga dia naik atas rumah, boleh 10 istighfar. Bujur dah. Sebab kalau 10 kali astagfirullah, sekali saja Allah terima, padam segala dosanya. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan yang ada di atas meja. Jadi kita lancarkan dulu sebelum baca soalan. Kutipan tabung derma kuliah pagi Jumaat, petugas daripada Jabatan Amal sila bergerak sekarang untuk memungut derma. Ramainya orang, alhamdulillah. Unit amal sila bergerak sekarang untuk memungut derma. Kerana kita akan masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu, iaitu menjawab soalan. Jadi soalan tak boleh hantar dah. Kerana sudah ada lebih kurang 400 soalan di atas meja. Terlalu banyak. Yang jika kalau kita jawab secara terperinci, macam tok guru kita jawab, mungkin kita akan selesai pada petang raya haji ni. Sambil-sambil unit amal bergerak tu, sambil-sambil kita pun selup pitih dalam kocek, pakat-pakat beri. Tapi jangan takut, ni bukan zakat. Zakat tak bagi berdosa. Ini derma. Mu tak mau bagi sudah. Faham? Mun orang nak bagi, dapat pahala. Nah, gitu. Allahu Rabbi. Pelan-pelan. Pelan-pelan kutip, pelan-pelan kutip. Baik, sambil-sambil kita memberi semangat derma kepada petugas yang memungut derma, kita tengok soalan-soalan yang ada di hadapan, di atas meja ni.
Soalan yang pertama, adakah boleh baca doa kunut di semayang Zuhur? Sebab sebuah masjid baca doa kunut pada semayang Zuhur. Baik, soalan yang pertama, faham soalan, insya-Allah faham jawapan. Kalau semayang Zuhur boleh tak baca kunut? Jawabnya, kalau baca kunut, iaitu yang dimaksudkan kunut nazilah, doa Allah peliharakan umat Islam, itu boleh pada setiap solat 5 waktu. Contohnya, umat Islam ada di satu tempat sedang dijajah, diserang, dizalimi, tak? Maka boleh setiap waktu 5 waktu semayang kita baca doa kunut, namanya kunut nazilah. Minta Allah pelihara umat Islam dan minta Allah menangkan umat Islam atas ancaman atau tentera musuh. Itu boleh, bukan Zuhur saja. Jadi kemungkinan dalam soalan ini yang dia semayang Zuhur itu kunut nazilah. Nampak tak? Adapun kunut biasa, Allah mahdini fiman hadait, hanya pada solat subuh saja disunatkan. Soalan seterusnya, bagaimana bagi derma kerana dia nak tunjuk bahawa duit dia banyak? Bagaimana bagi derma kerana dia nak tunjuk bahawa duit dia banyak? Kita derma tujuan supaya orang tahu duit kita banyak. Jadi kalau tidak kerana Allah, apa saja pun, maka tak ada pahala. Faham lagi? Biarlah kerana Allah itu dipanggil ikhlas. Ikhlas itu 3 pangkat. Pertama, semata-mata Allah. Yang kedua, kerana Allah dan kerana janji-janji Allah. Pahala, panjang usia, murah rezeki syurga, tak mau masuk neraka, cerah kubur. Yang ketiga, kerana pahala saja. Kerana takut pada neraka Allah. Kerana nak syurga Allah, nak cerah kubur, nak panjang umur. Ini masih darjat ikhlas. Adapun kerana makhluk, menunjuk-nunjuk, nak dapat kehebatan sebutan orang pujian, itu tidak ikhlas. Bila tidak ikhlas, solat kita tak perlu qada pun, tapi tak ada pahala. Puasa tak ada pahala, tidak kerana Allah. Soalan seterusnya, di bulan puasa adakah sah puasa mandi wajib selepas azan subuh? Adakah puasa tidak sah? Syarat sah puasa ialah suci daripada hadas haid dan nifas. Adapun hadas janabah tak ada masalah. Bahkan orang yang sedang berpuasa, lepas zuhur dia tidur. Dalam tidur dia mimpi. Dan bila bangun tengok keluar air mani. Banyak, 10 liter. Sekali pun tidak batal puasanya. Dia hanya wajib mandi kerana nak solat. Bukan wajib mandi kerana nak puasa. Okey? Adapun datang hadas haid, hadas nifas, batal puasa. Soalan seterusnya, kita tak luluh lagi fardu ain, tapi kita nak mendalami fardu kifayah dalam pengajian tasawuf. Sebaik-baiknya kita lalu satu peringkat. Sebab itulah di pondok-pondok mana pun, kalau budak-budak baru belajar, diberi kitab kecek-kecek. Tak kira lah dalam fan, dalam bahagian ilmu apa pun, dia tak beri lakah kitab. Budak baru nak betul jawi, suruh ngaji kitab majmuk. Faham lagi? Memanglah betul kitab tu, tapi pemahamannya jadi lambat. Sebaiknya kita ikut tangga. Darjah 1, darjah 2, darjah 3. Mengaji ilmu ni kena sabar. Jangan gaduh. Soalan seterusnya, saya OKU kudung kaki, tapi pakai kaki palsu. Bila saya solat atas kerusi, kedudukan mana yang afdal dalam sah? Dengar baik-baik. Orang yang semayang atas kerusi ada 2 cara sahaja. Cara yang pertama, iaitu setiap perlakuan semayang daripada awal sampai akhir, dia duduk atas kerusi tak bangun dah. Faham tak ke? Dari takbir, dengan rokok, dengan duduk, dengan tahiyat, semua atas kerusi. Kalau jenis lagu ni, maka kaki belakang kerusinya, kaki belakang sama dengan kaki orang lain di sebelah. Cara yang kedua, dia semayang atas kerusi separuh, dia turun bawah separuh. Contoh, ketika qiyam, dia duduk atas kerusi. Ketika sujud, dia turun bawah.
Bila nak kiang, naik balik atas kursi. Kalau jenis lagu ni, maka kaki kursi dia yang depan sama dengan kaki orang sebelah. Faham lagi? Ingat tak? Ingat angguk kaki kena roti canai suti, dah ingat pula. Faham lagi? Nah, kalau boleh sekali dengar, tahan 50 tahun. Nah, katakan tahun 2072 bila, kalau panjang umur. Nah, orang tanya bab ni, oh ingat lagi iaitu Kota Baru tahun 2022. Gini. Nah, kalau boleh gitulah biar ilmu itu. Nah, ini kadang-kadang angguk dah dalam malang. Nah. Nah, balik kejut ke bini dah ingat habis tu. Nah. Bagaimana mahram bagi anak susuan? Adakah sama seperti anak biasa? Bagaimana keadaan mahram bersama suami, keluarga suami yang memberi susuan? Dengar baik-baik. Anak susuan ini, dia seorang saja yang jadi mahram. Adik-beradik ni tak jadi. Contohnya kita ni baby, anak susuan. Kita saja yang menyusu dengan ibu susu. Maka kita saja jadi keluarga susunya. Adik-beradik kita tak terlibat. Faham lagi? Kita seorang je. Kita orang bacok. Kita menyusu dengan orang Kota Baru. Contohlah. Maka ibu susu tu jadi mak susu kita. Laki dia pok susu kita. Kakak ibu susu ni mak saudara susu kita. Anak-anak ibu susu ni yang ada dengan dia dah adik-beradik susu kita. Faham lagi? Dari kira guana susu tu. Hukumnya gini. Buang susu belakang. Kalau kata mak saudara susu, kira guana kak, buang perkataan susu. Tinggal mak saudara. Hukum macam mak saudara. Ayah susu guana pula. Buang perkataan susu, tinggal ayah. Macam ayah. Faham lagi? Adik-beradik susu, buang lapas susu belakang. Tinggal adik-beradik. Seperti adik-beradik. Kalau seperti adik-beradik, boleh tak nikah? Tak boleh. Mahram. Tangi mahram birrada'ah. Mahram dengan sebab menyusu. Soalan seterusnya. Suara saya serak. Jadi susah baca Fatihah. Dalam semaya. Jadi lagu mana? Tak jadi lagu mana? Jadi serak. Nah, ada orang suara serak. Faham lagi? Faham tak suara serak? Jadi kerok-kerok bunyi. Dah boleh dah nak kecek macam biasa? Tak boleh. Baca serak dah. Faham lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan seseorang. Melainkan apa yang dia boleh buat ya. Mu mampu serak lah. Sah lah semayang. Faham? Macam orang tak boleh sebut huruf ring. Huruf ra. Semua jadi ring. Patut ghairil. Dia ghairi. Tak jadi ghairil. Tok Guru tujuh Tok Guru dah. Ghairil. Ghairi. Di kala cepa pula. Ghairil. Ghairi. Ghairi juga dia ni. Gigi Guru Musang. Ghairil. Ghairi juga. Bang. Lalah Tok Guru kata ghairi. Ghairil. Baru jadi. Jadi dia tak boleh sebut ra, sah dah bagi diri dia. Ibn Hajar pun kata sah, Syekh Ramli pun kata sah. Faham tak lagi? Kadar tu bahkan orang bisu buat gerak mulut lah. Dah wajib baca Fatihah. Nabi kata la salata liman lam yaqra. Tidak jadi sembahyang liman bagi orang lam yaqra, tidak yaqra. Qiraah dia tu tidak jadi qiraah. Tapi orang bisu tak apa. Buat gerak Fatihah tu. Nah. Kalau orang bisu kena bunyi Fatihah kok mati kerah dia. Nah, soalan seterusnya. Masa sujud akhir, kita nak berdoa berapa lama kita boleh berdoa? Ikut pandamu. Malaikat jadi imam. Tak boleh lama-lama. Kerana Nabi kata kalau jadi imam, ingat orang belakang. Ada orang tua, ada orang sakit, ada kanak-kanak, ada orang perempuan. Jadi sempurnanya kalau kita baca doa pendek sudah yang datang dalam hadis. Fil alamin innaka hamidum majid, baca doa pendek. Dalam sujud gitu juga, sujud yang terakhir baca pendek. Kalau kita jadi imam, kalau kita semayang jadi seorang diri, semayang tahajud malam-malam, tak ada masalah. Faham lagi?
Sujud pukul 2, akad kepala pukul 5. Boleh. Tak ada masalah. Faham? Kerana kalau imam sujud lama, menyusahkan orang belakang. Nah, kita ni kena takhfif kalau jadi imam, meringankan orang. Kerana ikutan. Ada budak-budak, dia pergi sekali tu jenis tu imam baca panjang. Mak dia baru suruh anak dia pergi sejik. Anak dia pergi sekali tu, taubat nasuhah tak mau pergi dah. Tok Imam baca surah Yasin. Faham tak lagi? Nah, Yasin tu rakaat kedua. Rakaat pertama Al-Kahfi. Oh lelah. Hak pakai pampers orang tua jatuh neleh keting pampers. Faham? Itu masalah. Jangan ikut suka kita. Nah, ra'i-ra'ilah korang. Soalan seterusnya. Jadi kalau musmayang seorang, bacalah doa lama mana pun. Saya nak tanya macam mana nak melakukan pengorbanan di dalam diri. Korban tu apa? Korban tu mana takrib. Kita nak dekatkan diri kepada Allah. Nah, apa yang Allah suka? Sedekah. Sedekah tu korban harta kita. Kita korban duit kita, we korang 1000, supaya Allah dekat dengan kita. Pitih jauh dari kita. Pitih asal dekat, we jadi jauh. Allah jadi dekat. Itu panggil korban. Buat yang Allah suka. Nah, soalan seterusnya. Makmum masbuk tambah rakaat, sedangkan rakaat sudah cukup bersama imam kerana makmum tersebut jahil. Adakah dikira menambah rakaat? Makmum itu sepatutnya salam bersama imam. Dia tersalah ditambah satu lagi rakaat, tidak batal kerana tersalah. Faham? Yang batal sengaja menambah rakaat. Faham lagi? Kita semayang subuh patut 2 rakaat. Imam tersalah pergi semayang 3 rakaat. Makmum pun habis, pening habis. Suti sejik 3 rakaat belaka. Tak ada seorang pun teringat. Semua duk ingat betul belaka dah. Semua tidak batal. Yang batal tahu dah habis 2 rakaat, sengaja bangun juga, batal semayang. Nah. Soalan seterusnya. Sesak dalam hotel, tiba-tiba jumpa babi. Boleh makan tak? Tak boleh. Sedap gamukmu nak makan. Tak boleh. Dah kita sesak tak boleh makan babi. Allah kata bukan sesak. Faman ya'turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Faham baik ayat. Nah, bila boleh makan haram? Apabila sudah berada di dalam situasi yang tidak boleh memilih. Bukan sesak. Asal sesak boleh makan babi. Oh, sedap. Mana makan babi? Sesak bah. Faham lagi? Sesak tak boleh. Dia kena lapar dan lapar itu sampai kepada keadaan yang boleh menggugat nyawa. Bukan lapar biasa. Lapar yang menyebabkan boleh kita rosak. Lapar yang menyebabkan kita jadi rebah pesang. Lapar yang menyebabkan mudarat kepada diri kita. Lapar gitu. Kemudian lapar. Yang kedua, tidak ada pilihan. Faman ya'turra, barang siapa masuk dalam situasi tidak boleh memilih. Faham? Tak boleh memilih. Bila tidak boleh memilih, tidak ada. Adapun dalam hutang boleh pilih tau. Ada daun kayu boleh makan, akar kayu boleh makan, air boleh minum, tidak halal yang haram. Faham tak lagi? Tak boleh. Dia tidak boleh memilih, tak ada dah pilihan. Yang ada haram. Faham tak? Baru boleh. Di padang pasir mengakak 4 hari dah. Kalau hari ni tak jumpa makanan, boleh matilah esok atau pesang. 4 hari dah tak makan, mengakak dah, tak boleh nak bangun dah. Tiba-tiba jumpa bangkai. Contoh bangkai lah. Bakar hok lembu mapuh. Faham? Bakar halal ke haram? Innama harrama alaikumul maitah. Hanya sungguhnya Allah haramkan atas kamu makan bangkai. Itu ketika aman. Ketika darurah. Ini darurah. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Bila kamu sudah tidak boleh memilih, kamu sudah 3 hari sesat di padang pasir tak ada makanan, yang ada hanyalah bangkai, dan kalau kamu tidak makan boleh menyebabkan kematian. Ini masanya ad-darurah. Ini darurah tubihul mahzurah, mengharuskan yang haram. Faham? Itu baru betul. Tapi kalau boleh memilih. Sesak-sesak atas padang pasir, ngakak, tengok babi sekor dengan laksa kuah putih sepinggang.
Kita bahan babi juga. Tak boleh. Kerana boleh memilih. Faham lagi? Ada yang halal. Lagi ada daun-daun kayu di dalam hutan, tak boleh makan babi. Dah makan kayu tak sedap, Ustaz. Dah makan babi sedap ah. Mu aje makan ke? Tak. Kena makan daun kayu selamat nyawa dulu. Kena makan akar-akar kayu dulu. Macam orang pergi negeri orang putih, banyak dia silap. Dia pergi makan makanan daging yang dok disembelih. Kerana dia kata tempat dia duduk di Rusia, belajar di Vladivostok. Contohlah, tak ada sembelih, tempat sembelih orang Islam. Walaupun tak ada tempat sembelih orang Islam, haram makan hak dok sembelih. Kenapa? Sebab ada makanan yang mu boleh makan. Telur ayam ada jual tak? Telur boleh hak makan. Telur kena sembelih tak? Ada? Apa nak akan telur? Apa nak akan roti kosong? Tahu tak? Lagi ada kuih apa semua, tak boleh makan. Sedap gamak. Duduk berusia, pergi bahan hak dok sembelih. Dalil, tak ada orang Islam sembelih. Lah, nu makanan halal banyak lagi. Tak boleh. Yang boleh makan tidak sembelih ni, bila kamu dalam keadaan sangat lapar, tidak ada pilihan. Kita faham baik. Dan makan itu pula kena sikit. Sangat lapar, ada bakar. Babi sekor ada. Tak boleh makan sekor. Faham tak? Tak boleh makan sekor. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Qadarnya qadar-qadar sahaja. Ni dak makan selamat nyawa, lepas tu pikul pula babi jalan. Dah mana pikul? Oh, cadai hak pagi esok. Tak boleh. Faham lagi? Tadi saja selamatkan nyawa. Nak? Tak boleh sampai kenyang. Sekadar boleh membetulkan tubuh. Dok sampai bang, sampai tubik kot hidung babi. Bang, tak? Itu haram. Kena faham baik-baik. Soalan seterusnya. Niat wuduk untuk solat. Ada setengah ustaz kata kena niat fardu, tak boleh niat wuduk saja. Yang sebetulnya sah walaupun kita niat wuduk. Nawaitul wudu'a sah dah. Saja aku berwuduk, saja aku mengangkat hadas yang kecil, sudah memadai. Bang, saja aku mengambil fardu wuduk lebih baik. Soalan seterusnya. Suami terlepas cakap akan dilepaskan lepas bersalin. Adakah sudah terlepas perceraian? Suami kata kamu akan diceraikan lepas bersalin nanti. Jatuh tak talak? Tak jatuh. Walaupun isteri dia sudah beranak. Suami kata kamu akan diceraikan lepas beranak nanti. Jawabnya bila beranak nanti, tak jatuh kok talak. Kerana jatuh talak ini dengan lafaz fi'il madhi yang telah berlaku atau fi'il hal yang sedang berlaku. Kalau dengan mudhari' akan berlaku tak berlaku. Aku akan ceraimu, tak jatuh. Aku akan ceraimu lepas raya nanti. Lepas raya bila? Tak jatuh. Faham tak lagi? Aku akan lepaskan kamu nanti lepas beranak. Tak jatuh kok. Dia kena isbat tarikh tu. 2 hari selepas kamu melahirkan anak, maka kamu tertolak dari pernikahanku. Sabit jatuh. Hari kedua lepas beranak. Tapi kalau lepas beranak, aku akan ceraimu. Bila nak cerai? Betul, aku akan cerai, tak jatuh. Mu dengar malai, aku akan ceraimu. Tak jatuh. Aku akan cerai, aku akan cerai, aku akan cerai, aku akan cerai. Tak jatuh kok. Kerana akan cerai. Yang jatuh, aku telah ceraikan kamu. Aku sedang menceraikan kamu. Tu 2 jatuh. Aku akan cerai, tak jatuh. Faham? Banyak orang salah faham. Tak? Macam cerai banyak kali, jatuh saja. Aku ceraimu, aku ceraimu, aku ceraimu. Dia nak marah sangat, dia kata 3 kali. Hukumnya 1 je. Itu bukan 3 talak. Faham? Talak tu 1, yang kedua taukid, ketiga taukid. Faham tak lagi? Dia nak marah sangat ke bini dia, dia kata 3 kali, aku ceraimu, aku ceraimu, aku ceraimu. Oh, talak 3, gang. Talak 1 tu. Faham tak lagi? Itu panggil talak 1. Dah tu sebut 3, itu maksud bilangan, bukan. Itu maksud taukid saja, menguatkan lafaz. Faham? Macam orang tunggu bah. Orang tunggu bah. Tunggu Kota Baru, dok tepi jalan dengan anak-anak apa semua, nak balik ke Tanah Merah. Bila dah bila bah mari, dia pun tepi. Bah. 7 hotel sebut. Pak mari sutil.
Berapa sebut 7 kali bah? Bah. Bang, berapa mari bah? Ha? Saja. Faham lagi taukid. Soalan seterusnya. Kita lepas tahlul, kita buat balik rambut kita gunting, buat balik kapung. Guana kira kena bayar dang tak? Dia lepas kita tahlul, dia gunting rambut. Dia pun gunting ya. Bang, rambut tu buat balik Kelantan. Kena bayar dang tak? Dia yang bayar dang ni kita ambil benda-benda di tanah haram. Rambut mu bukan barang tanah haram. Rambut mu kepala mu. Faham lagi? Mereka kepala mu duduk atas tanah haram. Jalan-jalan jumpa kepala. Baru dah boleh ambil rambut. Faham? Ambil batu buat melotor. Dia melotor. Dia takut dah masuk. Dia ambil lebih. Patut 70 teh. Dia kutik 100. Faham? Lebih 30 bola kocek. Ni kena dang ni. Di bola kocek dalam kapal terbang lalu balik waktu tebik. Tengok cik mak. Ni. Batu. Kenang-kenangan. Ambil mana? Ambil masa melotau ni Mina. Ambil lebih 30. Ada dah orang nak beli 15 riyal tu. Nah. Nampak? Cik Haji Mak kata apa dak wayak ambo sore ambo tak alik hari ni. Rugi. Dua-dua bengong. Faham? Rugi mana? Tak boleh. Nah, barang tanah haram tak boleh. Yang boleh ambil barang beliang boleh Kita beli seluar, beli sipar boleh buat balik. Barang bumi tak boleh. Itu baru kena bayar dang. Palamu bukan baru tanah haram. Soalan seterusnya, apakah hukumnya orang yang adik-beradik sering berbalah? Tak oleh lah tu. Balah benda. Dia nak balah, kita tak mau balah. Jadi sebelah pihak. Tak berat. Kita tak usah balah lah kan kita adik-beradik. Nak balah juga. Nak balah. Balah seorang sudah. Aku tak mau balah nak duduk diam. Dah. Ni dia balah, kita balah. Kau payah. Nak. Dia sebenarnya balah ni benda untung. Hati puas. Tak? Nak suruh puas hati je. Hati je puas. Ke naik pakak. Esok bos panggil. Awak balah main dengan adik awak. Balah. Okey, naik pakak. Mana ada naik pakak? Faham lagi? Gaji semua tolong. Cuma naik dosa. Kau banyak. Soalan seterusnya. Nabi Khidir hidup lagi kau? Dia nak tanya hidup lagi Nabi Khidir. Pak dara mu duduk tanah merah. Dia tanya hidup tak lagi. Faham lagi? Kalau hidup lagi, dia tengok susah ke senang. Beri batuang ke dia tak? Ulama-ulama berkhilaf dalam soal hidup atau tidak lagi Nabi Khidir. Dua-dua ni ulama ahli sunnah wal jamaah tak payah balah. Pandangan yang pertama hidup lagi. Faham tak? Pandangan yang kedua sudah wafat. Dua-dua itu ada sandaran masing-masing. Qat'i tidak. Faham? Dia apa-apa pun bila tidak ada nas yang jelas, maka akan ada pandangan yang berbeza di kalangan ulama. Kita raikan. Yang mengatakan sudah wafat kerana adat-adat manusia dia akan mati. Adatnya mati, cuma kita tak tahu bila matinya. Sudah mati. Faham? Yang mengatakan belum wafat kerana dijumpai oleh orang dan sebagainya. Jadi tak ada masalah. Dia tak masuk dalam bab akidah pun. Kita tidak akan disoal di akhirat Nabi Khidir hidup ke mati dah. Tak ada. Ini faham baik. So balah benda lagu tu. Yang ijma' ulama Nabi Isa alaihi salam. Sepakat ulama. Dinaikkan Allah ke langit. Yang zilu ila dunia akan turun ke dunia ini imaman adila, menjadi imam yang adil. Itu kerana sebut di dalam hadis. Akan turun di akhir zaman. Maka kita semua kata Nabi Isa belum wafat. Kalau kita solat fardu kita terlewat, boleh tak kita solat sunat? Boleh. Jikalau tidak sampai keluar solat fardu. Contoh, kita bangun tidur lewat pukul 4 petang. Asar pukul 4 suku. Boleh tak kita semayang sunat dulu? Boleh. Dengan syarat lepas semayang sunat, semayang zuhur kita itu mesti dalam waktu. Tak boleh kita semayang sunat dulu, kaki semayang zuhur habis waktu. Tak boleh. Soalan seterusnya. Apakah hukum orang yang minum air rendaman rambut Nabi?
Nah, mudah-mudahan dapat selamat di akhirat, dunia dan akhirat. Jawabnya, perbuatan mengambil barakah tabarruk dengan batang tubuh Rasulullah telah dilakukan oleh para sahabat. Cuma ingatan kita pada zaman kita kadang-kadang memberi fitnah. Nah, adakah benda itu sahih atau tidak, itu je masalah. Nah, kemudian jangan berlebih-lebihan. Nah, memang sabit dalam kitab Fathul Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam bab tabarruk. Nah, ambil berkat rambut Nabi, orang ambil berkat dulu. Tubuh Nabi, tapak tangan Nabi, kaki Nabi, bahkan darah bekam Nabi, orang ambil barakah. Nah, ini sabit. Nah, rambut, baju Nabi, air Nabi bekas air mangkuk Nabi, bekas minum Nabi. Nah, ambil barakah. Pada zaman kita ini, kalau ada lah barang itu memang hak Rasulullah, alhamdulillah, ambil barakah. Cuma kadang-kadang tu ada yang palsu, ada yang dakwaan dan sebagainya. Akhirnya terjadi fitnah. Okey, kemudian pula tidak berlebih-lebihan, kerana ramai manusia pada akhir zaman ini tidak ada ilmu pengetahuan. Sekarang kita cakap ayat Quran pun orang condemn lagi. Nah, kita keluar hadis sahih pun dia petikai lagi. Apatah lagi dalam masalah-masalah khilafiyah seperti itu. Nah, soalan seterusnya, ketan nipah halal tak makan? Kan dia hidup dua alam. Jawabnya, pendapat yang muktamad, haram makan hayawan yang hidup dua alam. Bukan masalah ketan nipah atau tidak nipah. Nama tak ada masalah. Nama tidak menjadikan halal atau haram. Sifatnya saja. Kalau hidupnya dua alam, nama ketam laut pun haram makan. Cuma dalam bab ketam nipah. Faham tak ketam nipah? Nah, ada dua pendapat. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Syekh-syekh dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pendapat. Nah, dalam kitab Fatwa Fatani, Syekh Ahmad Fatani ada sebut. Faham? Dalam Fatwa Ibn Hajar Al-Haythami pun ada sebut. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Lagu mana itu? Yang mengatakan halal dalam kitab Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, iaitu dia banyak duduk di air, sedikit duduk di darat, maka ketan nipah itu halal. Yang diharamkan oleh Syekh Ahmad Fatani ialah ketan nipah yang banyak duduk di darat atau sama kuat. Sifatnya berlain-lainan, bukan ketam yang sama. Faham lagi? Mungkin kerana perangai dan tempat duduknya berlainan. Jadi atas sifat sama gagah duduk atas darat dengan duduk dalam laut, haram makan. Sama macam apa benda ni, singa laut, anjing laut dan sebagainya. Tahu tak singa laut, anjing laut? Orang duduk main bola tu. Dia duduk atas darat, tapi duduk dalam laut. Itu tak boleh makan, itu dua alam. Najis tak anjing laut? Tak najis, dia bukan anjing. Dah apa panggil anjing? Dah muka macam anjing, dia panggil anjing laut. Kalau muka macam biskut laut. Faham lagi? Dia senang beri nama. Nyelang, tengok macam kuda. Ngek dalam laut. Orang panggil benda kuda laut. Faham tak? Kalau muka kambing laut lah. Dia mudah. Faham? Orang putih panggil sea horse, kuda laut. Pasal muka macam kuda, kepala macam kuda, duduk dalam laut. Jadi muka macam anjing, tapi duduk dalam laut. Anjing laut. Mudah. Itu tidak najis. Hak najis itu anjing darat ni. Hak duk kejar orang. Apa hukum kita lupa bayar hutang? Lupa bayar hutang tidak berdosa. Tapi kalau tuan dia hutang, kita terlupa sampai bila-bila, kita akan dituntut di akhirat. Walaupun lupa di dunia tidak berdosa. Kita lupa sungguh nak bayar hutang dia 1,000. Nak sampai bila-bila, sampai mati, kita mati pun tak ada orang bayar lah. Memang lupa sungguh. Memang nak bayar, lupa sungguh. Tidak berdosa. Cuma di akhirat kita akan dipanggil. Awak itu berhutang dengan dirham 1,000. Nak, dirham halal ke tidak? Cuma Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang berhutang dan dia memang niat nak bayar, tetapi dia halangi oleh keadaan tidak ada keuangan, ditimpa miskin, bawah jaminan Nabi SAW. Yang teruk, yang kena, mereka yang ada duit sengaja tak mau bayar. Ini ramai. Dapat projek 300,000 dibayar dah oleh kerajaan. Hutang dengan apa benda ni, hardware pun semua 50,000 tak bayar. Sayang nak bayar. Bawa bini pergi buat haji, merantau di Mina.
Hutang orang sengaja tak bayar. Faham? Itu tidak mabrur. Haji mabruk namanya. Faham lagi? Ramai kontraktor macam tu. Betul tak? Dia sengaja tak bayar. 30,000 duit orang. Nah, dan bila dia melontar tu terkejut syaitan. Syaitan kata lah, sama sendiri lota juga. Tak? Nampak dah? Dia syaitan dah. Di tanah air tak bayar hutang orang. Faham? Dia pergi melontar syaitan di ni pula. Nah. Soalan seterusnya kita ada masa 10 minit saja lagi. Orang Tina zaman ni pakai mah besar-besar. Kalau susuk tak apa, nyo tunjuk kat orang. Warna hukum. Baik. Dia orang perempuan boleh pakai mah. Orang laki-laki tak boleh pakai mask melainkan ketika coronavirus. Faham? Betul tak? Baru ni kita wajib orang laki-laki pakai mask. Ini mask. 2 tahun tak pakai mask, pakai topeng tak? Itu lah. Ujian Allah. Sampai minggu 2-3 minggu lepas kan, tak boleh tak bayar pakai topeng. Kita pun was-was. Sebab apa? Sebab bila kita buka topeng, 2 tahun pakai, jadi uduh muka. Faham lagi? Jadi bila pakai comel mula. Tak? Lamanya pakai topeng. Tapi tak apalah. Baik. Nabi kata hala ini emas halalun li inasi ummati wa haramun li zukurihim. Ala zukurihim. Ini emas halal bagi umatku yang perempuan, haram bagi yang umatku yang laki-laki. Maka orang perempuan boleh pakai emas. Ini macam-macam peseng lah. Ada pulut dakak, ada biskut tawar, biskut jagung, biskut gula, macam-macam peseng. KLCC ada belaka tak? Apakah hukum pakai emas banyak-banyak? Khilaf ulama. Kalau makna berlebih-lebihan, kebanyakan ulama melarang. Larangan itu makruh tak? Larangan tahrim. Diharamkan. Kerana khuyala berlebih-lebihan, melampau, menunjuk-nunjuk, boleh membawa kepada pecah hati orang miskin melihat. Batu berpada-pada khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya sedang-sedang. Kalau kamu nak banyak-banyak, tunjuk depan suami kamu di rumah. Faham lagi? Kerana apa? Kerana tujuan apa dia pakai perhiasan? Tujuan supaya nampak cantik. Dengar baik-baik. Cantik ini bukan maksud banyak. Cantik itu dengan sedikit. Itu baru cantik. Kita pakai gelang sorak, cicing sebetuk, rata sorak, sikit. Sikit itu cantik. Banyak jadi huduh. Batu perempuan yang pakai emas banyak-banyak tu macam orang gila dah. Tahu tak? Bagi dia memang dia berasa cantik. Bagi kita orang lelaki Allah uduhnya macam orang gila. Dia apa-apa perhiasan dia kena sedikit. Faham? Eyeliner celok. Kita ambil eyeliner celok tu, kita tahu kan halus bini kita. Serah buat gitu. Oh jomel. Pasal apa? Pasal sedikit. Cik kita buat besar batu ngasah. Boh tak tu. Macam beruk jadi muka dia. Tahu tak? Bila banyak uduh. Kita beli kereta baru, contohlah. Pro 2 Bizza, memang berbeza. Faham? Kita ambil waktu baik daripada kedai, awak pergi kedai aksesori. Kabar ke tukang aksesori, awak buat leh, buat lain. Halus dua lain, daripada depan tarik ke belakang. Oh jomel. Pasal apa? Pasal halus. Cerak besar-besar peha. 3 batang. Faham lagi? Huduh jadi kereta tu. Itu ingat. Patut kau puan dia pakai cici sebetuk 2 comel manis. Ni siapa penuh jari. Mata besar-besar akak belauk. Faham lagi? Jadi tak apa sihat. Tak apa sihat bini. Tak sihat. Doktor cicing. Macam orang gila. Nampak? Ingatlah kau puan jangan lebih-lebih. Takut-takut menang kaul yang mengatakan haram, dosa saja kita. Jadi kita nak pakai banyak, pakai depan laki kita. Duduk di rumah untuk suami aku. Pakai rata ni. Kalau boleh biar besar pada rata RZ, but tekok. Kalung tu biar besar sepoket RZ, duduk dada. Tu baru suami kita suka tengok. Soalan seterusnya. Apakah boleh isteri menolak untuk menolong suami untuk membayar hutang?
Isteri sunat membantu suami dalam bab keuangan, bukan wajib. Suami gaji kecil, isteri gaji besar. Sunat isteri itu halalkan nafkah. Suami gaji 800 saja. JPKK. Contoh. Isteri dia 80,000 sebulan. Kontraktor kelas A. Faham lagi? Contoh. Tak? Suami kata, abang, hok bulan-bulan nafkah hamba tak payah beri lah. Nampak? Gaji abang 800 tu pada sumbu kereta hamba ya. Faham lagi? Pelah lah. Ada. Sunat kita tolong suami kita, perengangkan dia. Bukan wajib. Suami jual-jual tak dapat banyak. Untuk menampung, isteri tolong jual kereta. Itu sunat. Ada pun asal wajib cari duit ni suami. Nah. Bolehkah orang Islam ikut tiru gaya rambut barat? Jawabnya kalau kita sengaja ikut kerana dia orang kafir tak boleh. Tapi kalau rambut itu memang semua orang berambut lagu tu tak ada masalah. Contohnya rambut belah tepi comel Said molek. Itu bukan rambut orang kafir. Rambut belah tengah Said molek. Itu bukan rambut orang kafir. Faham? Itu semua orang boleh buat rambut, tak ada masalah. Yang kata man tasyabbaha biqaumin, contohnya ni wak lain. Rambut dia ketang pendek, lepas tu dia toreh dengan pisau wak lain. Jadi macam anak beruk. Faham? Dah. Itu tak boleh. Itu haram. Kenapa? Itu asal orang kafir. Dah. Yang mula buat lagu tu ialah orang Dayak. Di hutang Afrika dengan Amazon. Di Peru. Di kerak rambut pendek, dia toreh buat bunga. Faham? Kita jangan buat lagu tu. Kita nipis boleh. Jangan buat nombor-nombor gitu. Adalah itu budak dibuka helmet sarang laba kepala dia. Ada laba seekor tadi. Allah bala tengok. Orang suruh baca surah Al-Ankabut. Dia bahan laba terus atas kepala. Dah nak buat guna. Dah, siang ke dia. Muka dah lauduh. Darjat suami dan ibu mana yang lebih tinggi? Ibu kita lah darjat. Tapi taat kepada suami. Seorang perempuan belum kahwin wajib taat kepada ibu bapa. Lepas kahwin wajib taat kepada suami. Seorang laki-laki sebelum kahwin wajib taat ibu bapa. Lepas kahwin wajib taat ibu bapa juga. Kita balik bila kahwin taat ke bini dah pula. Tak? Soalan seterusnya. Apakah hukum ambil wuduk lebih 3 kali? Lebih pada 3 kali makruh. Bila makruh? Air sungai. Lagi air laut. Lagi air rumah kita sendiri. Kalau air wakaf haram. Jaga baik-baik. Nah, waktu ulama saya diperinci hukum supaya kita mengaji dan kita faham. Nah, jangan awak ikut suka. Makruh air kita sendiri di rumah. Nah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau salasa. Nabi ni bila ambil wuduk 3 kali. Itu sunnah. Kita buat 4 kali. Makruh. Makruh itu mukhalifus sunnah. Menyalahi sunnah dengan sengaja. Faham? Jadi walaupun di air laut, Nabi kata sekali pun air yang banyak seperti laut. Tabahar maksudnya melaut. Air itu macam laut banyak. Makruh juga. Tapi kalau air wakaf kat orang, air masjid haram. Dah. Dah kena hak set was-was mari sekolah ambil wudu. Tok imam tayat awal dah sudah lagi. Berjaruk habis. Dah nak buat gua ni lagu tu. Nah, nyakit. Soalan seterusnya. Sikit lagi deh. Adakah rezeki saya tidak berkat sebab saya selalu kemalangan? Kadang-kadang kita tepuh orang, kadang-kadang orang tepuh kita. La ilaha illallah. Itu ujian, tak ada kait dengan berkat. Ada orang lagi kata, kereta dia berlanggar, tak berkat tu. Uduh mulut. Faham lagi? Tak. Rumah itu imam terbakar. Rumah orang main judi tak terbakar. Nampak? Kena faham. Nah, apa pergi jawab tak berkat? Imam jahat tu. Bakar rumah. Baik main judi tak bakar rumah. Faham lagi? Jeng lagu tu. Dah, jangan kata tak berkat lagu tu. Dia berkat barakah, ziyadatul khair. Maksudnya bertambah kebaikan.
Maknanya, kita nak tengok diri kita ni ada barakah atau tidak. Adakah kita makin bertambah perkara-perkara baik? Contoh aku sekarang kerja gaji 2,000 sebulan. Adakah aku dengan 2,000 sebulan ni semakin banyak buat benda akhirat? Ya, semakin banyak. Alhamdulillah, menunjukkan pendapatan aku barakah. Tapi kita dulu dapat 1,000, banyak pergi surat. Dan ni boleh 3,000, kurang dah pergi surat. Menunjukkan gaji kita tidak barakah. Kerana kurang bertambah pada perkara kebajikan. Arti barakah itu ziyadah, iaitu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Kita nak tahu macam mana ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Nak tahu lagu mana? Gini saja, kita tidak disuruh pastikan Allah terima atau tidak. Ialah kita disuruh pastikan iqamatus solah, mendirikan solat. Apa makna mendirikan solat? Lakukanlah solat itu kama raaitumuni usolli, macam Nabi buat. Apa-apa yang ada jelas dalam hadis tentang solat, kita ikut Nabi. Apa-apa yang tidak jelas dalam hadis, ulama beri pandangan, kita ikut ulama. Itu maksudnya. Yakni kita sempurnakan rukun dan syaratnya. Kalau berwuduk, rukun, syarat, ada sunat-sunat buatnya. Bila kita ambil wuduk, ada dua cara. Satu cara fiqh, satu cara sunnah. Kalau cara fiqh, kita basuh muka sekali sah, basuh tangan sekali sah, ambil air sedikit buah kepala sah dah. Tak basuh telinga, sebab fiqh kata tak wajib. Basuh kaki cukup. Faham tak? Tetapi sekadar terangkat hadas, tidak dapat keampunan dosa. Adapun kita ambil wuduk cara sunnah, dapat keampunan dosa pula. Nabi kata man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu. Barang siapa yang mengambil wuduk lalu dia elokkan wuduknya. Apa makna elokkan wuduk? Ulama-ulama tafsir. Maksud mengelokkan wuduk, dia lakukan segala sunnah pada wuduk. Mulakan dengan bismillah, buat 3 kali, kemudian berdoa dan sebagainya. Ada ghurrah muhajjalun. Barulah wuduk itu saqata khatayahu min kulli jasadi au kama qala. Jika wuduk dia begitu, barulah gugur segala dosa daripada tubuh badannya. Wuduk hak tadi sekadar sah saja. Gitu juga dengan solat. Kita solat kita sah. Allahu akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bau. Lagi kerja pula. Tahu tak? Kadar tu lah. Jadi kalau boleh upgrade lah. Upgrade semua. Nah, dulu pakai Honda Kart, dan ni pakai Yamaha dah. Nah, kemarin pakai Vespa, hari ni sudah pakai Waisuku dah. Kan upgrade. Nah, dulu rumah 2 bilik, sekarang 4 bilik. Upgrade dunia, upgrade juga akhirat kita. Nah, soalan yang kedua sebelum akhir. Banyak pelik-pelik soalan. Jiran yang tidak beradab. Nak tegur tu imam pernah tegur tapi tak jadi apa. Saya pernah tegur tapi baik sekejap, lepas tu ulang balik. Suka karaoke, pasang lagu kuat-kuat. Jiran dia ni suka menyanyi, karaoke, pasang lagu kuat-kuat. Jadi ramailah jiran yang terganggu. Tu imam mari tegur dan soalnya tak jalan juga. Nak nak buat macam mana? Potong api. Faham tak ni? Nah, sebab tu dia kena ada Sayyidina Umar dalam ramai-ramai. Dah. Zaman Nabi SAW itu ramai yang lembut-lembut lah. Bukan lembut makna lembek. Faham tak? Yang bekeng-bekeng ada seorang dua. Antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kalau dia nak bercakap, waktu bit pedang tu. Nak cakap dengan orang. Mana pegang golok tangan tu. Jadi orang takut belaka. Kerana dia juara gusti. Faham lagi? Dah. Maksud sini kena ada orang bekeng seorang. Nah, bila ada masalah seperti ini, kita lapor kepada dia, minta selesaikan. Faham lagi? Lepas tu orang, kita kena jaga hak jiran.
pasang lagu berkeduk kapok kali orang sebelah. Nah, dia nak bising ni mungkin kena buat rumah suku lah. 4 juta dalam pagar. Tahu tak? Villa mewah. Mana Sabah. Ni rumah tepek gitu tak ada pitih basak terai. Tapi nak belagak, nak belagu. Tak kena cara dia. Nah, kalau Kuala Lumpur ni dia duduk kondo. Kondo 8 juta, 10 juta, 12 juta suti. Tak apa dia nak galak dia. Bising bangun gona-gona pun. Dia orang kaya. Ni rumah bayar pun dah ada pitih. Nak hidup bergaya dengan bis tak boleh. Hak jiran kena jaga. Kena ada seorang kita tegur yang orang takut. Dia lagu tu kan. Sebab tidak dia buat ke orang. Tahu tak? Nak zaman dia ni. Nah, sebab apa dia? Dia jadi sombong. Sebab apa? Sebab dia tak pernah makan. Dia kena beri makan roti sutik baru dia tahu. Sedap tak sedap. Faham lagi? Sini nak umur gitu kan. Nah, dia kena maksudnya di sini kita kena counselling orang tu. Kena ada orang backing tegur dia. Tak boleh pasal mu nak pasal lagu gini ganggu orang. Jangan ganggu orang. Kalau mu nak ganggu orang jangan duduk sini. Dia kena gitu. Kalau Terengganu gitu. Nah, ada gak orang dia hutang orang. Tak mau bayar. Yang tuan hutang tu orang puang. Dia pergi hutang 10,000, lepas tu dia tak mau bayar. Dia orang lelaki. Minta tak mau bayar. Nah, nak buat mana? Nak buat mana? Panggil orang backing. Pergi pegang telinga, mu nak bayar. Mu nak bayar pukul 12 pagi esok, tengah hari, kerak telinga. Dia gitu. Ada pula pitih. Pergi bayar lalu hutang tu. Dia bukan ada pitih. Jahat. Faham tak? Perangai jahat. Perangai jahat ni begitu kan. Nah, manusia ni pelik-pelik dia ni. Sombong tak? Sombong. Muka uduh sombong. Betul tak? Dia nak sombong ni kan. Nah, kalau muat mata biru, hidung macung, tubuh putih segala. Nah, nampak daging orak dalam pipi comelnya, leher jinjang. Piti 200 juta dalam bank. Kereta bukan kereta, gitu hok siapa naik helikopter. Tak? Sombong. Mana sabar, puas hati atas dunia sombong, akhirat masuk neraka. Okey lagi. Ni tak. Muka macam kambing. Gong. Itu berat aja. Nah, anda mana sabar langsung. Miskin, sombong. Nah, budak-budak tak semayang. Umur 16 boleh tahan. 61. Jeng. Faham lagi? Betul dah 16 tu dosa dah. Tapi kalau 61 berat tak semayang. Tak? Kata kita ni kau comel ke kau duduk. Jangan sombong. Kita duduk kapung orang. Jangan. Mugi mana-mana jangan sombong dengan orang. Sebab apa? Sebab kita ni asal daripada hina. Aimani. Aimani tu maksud hina. Faham? Habis orang tak berahi aimani. Itulah asal kita. Tak berahi gua ni pula Ustaz. Dia mustakzarah. Orang tengok, ngotor. Tengok kalau orang budak-budak kan. Orang tua duduk tagrai, dia pun ambil main-main air ngecik orang tua. Orang tua marah. Tak marah sangat. Jangan main air gitu ngecik kan. Tak boleh ngecik orang. Nah, dia ambil air mani simbol. Dia kerja pakailah cepa. Pasal apa? Pasal dia dikenakan air yang sangat kotor. Kita tu lah air mani. Dia nak sombong dia. Tahu tak? Kita semua asal air mani. Siapa sini asal air Pepsi? Aku nak selfie dengan dia. Faham lagi? Jadi asal air mani keluar kot lubang kemaluan. Telanjang bogem beranak basak terai. Bila dia besar nak sombong. Nak sabar tak? Tak nak sabar sikit. Muka tak jamai. Ni orang jamai-jamai ni Tuhan buat orang kafir. Orang Portugal. Kemudian Spain, Espana, Perancis, kemudian Itali, orang Greece, orang Ukraine, orang Latvia, orang Belarus, orang Czechoslovakia, orang Yugoslavia, orang Albania, mana lagi? Orang Belanda, orang Belgium, Finland, Norway, Poland, lawa-lawa, mata hijau, hidung macam nyakuk baju, tomel loteng, tahu tak? Tapi deraka pada Allah, sombong dengan Allah, masuk neraka. Bila masuk neraka, jadi uduh ke kau jadi comel? Ratu cantik dunia derhaka kepada Allah. Orang perempuan paling cantik dalam dunia derhaka kepada Allah.
masuk neraka, bor dalam api. Jadi uduh ke jadi jamek? Jadi uduh. Dah kita dah masuk ni uduh dah. Dah kalau masuk, faham lagi? Dah masuk neraka uduh dah muka. Dah kalau masuk dalam neraka, mu fikirlah, dah sombong. Faham? Soalan yang terakhir. Anak saya sakit tak boleh puasa dari 2018 sampai 2021. Dia tak boleh tinggal ubat. Tapi tahun ini alhamdulillah dapat puasa. Siap lepas bulan Ramadan saya bayar fidyah selalu. Adakah gantian puasa yang lepas akan berganda yang ditinggal? Kalau tak habis diganti pada tahun ini, bolehkah sambung tahun akan datang? Dengar baik-baik. Barang siapa yang sakit tak wajib puasa. Jika dia puasa juga, itu lebih baik. Faham? Waman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, kata Allah, barang siapa di kalangan kamu sakit atau bermusafir, dia tidak berpuasa, maka wajiblah dia qada pada hari-hari yang lain selepas raya nanti. Nah, tiba-tiba 2 tahun tak dapat qada. Tahun ketiga baru sihat. Ya, tahun ketiga baru wajib qada. Tahun 1 2 tidak berdosa kerana tidak ada kesihatan. Yang tak wajib qada terus ialah orang yang memang tak sembuh sampai bila-bila. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Golongan yang sangat tua atau sakit yang jenis pada adatnya tidak akan sembuh lagi, maka tidak wajib puasa dan tidak wajib qada. Atas sehari puasa, berilah 1 cupok beras kepada orang miskin. Faham lagi? Jadi sampai masanya kita ini ingat ke tak baik, tiba-tiba baik penyakit kita. Nah, bila baik, maka wajib, baru situlah wajib qada. Penyakit yang jenis tak baik, tak ada masalah. Sebab tu orang yang memang sakit tak boleh nak puasa, sampai kepada raya, tidak ada fidyah apa-apa dah. Faham lagi? Orang yang tak boleh nak berpuasa. Tidak ada qada apa-apa lagi. Kena ingatlah. Ada tak soalan lisan? Cepat. Sedu. Masa sedu berhenti ya? Ada apa? Dia gini, sedu ke, bersin ke, belohok ke, batuk ke, kalau di luar bacaan tak apa, jangan dalam bacaan. Contoh sedawa. Kalau sedawa di dalam kalimah, tak boleh. Kena ulang kalimah itu. Contoh, sedawa di luar kalimah. Walabdallin. Bunyi. Tak apa, kerana sudah selesai baca Fatihah. Faham? Yang tak boleh ialah dalam kalimah. Faham? Iyyaka na'budu wa iya. Jadi rosak kalimah. Maka kena ulang balik iyyaka na'budu. Tak ulang balik, tak sah sembahyang. Batuk gitu juga. Faham? Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Jadi rosak habis dah. Ada boleh, tapi kalau habis dah Maliki yaumiddin batuk, tak apa. Iyyaka na'budu, bukan di dalam apa benda ni, ayat. Kalau dalam ayat kena ulang ayat. Habis dah ayat tak ada masalah. Lagi soalan cepat. Belakang. Jamuang. Dia kebajikan untuk masjid boleh. Hal-hal masjid boleh. Dia hal lain tak boleh. Boleh ya? Dia kebajikan masjid. Yang tak boleh luar. Duit masjid kita ambil 1,000 pasal ada orang susah nak buat kolam ikan. Tak boleh. Hal lagi tak boleh. Hal masjid saja. Nampak? Hal masjid. Kena ingat molek. Sebab tu ingat mulai sekarang kalau buat kutipan-kutipan sebut gini. Atau tulis gini di tong-tong. Untuk kebajikan masjid dan maslahat orang awam. Jadi bila ada berlaku kebakaran orang dalam kampung, kita boleh ambil duit masjid 10,000 contohnya, beri pada mangsa kebakaran. Kerana kita sudah sebut derma ini untuk kebajikan masjid dan maslahat orang ramai. Faham lagi? Kalau untuk masjid saja tak boleh pergi keluar.
Dia wakaf masjid. Ada lagi soalan? Ha. Ha? Ha? Dapat bidadari. Kita beri makan orang menuntut ilmu agama, dapat bidadari. Betul ke tak? Baik, kalau kita beri orang makan, tak usah kata orang menuntut ilmu ni, orang biasa gini je. Nah, itulah amalan terbaik dalam Islam. Orang mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, ayul amali fil islami khair. Apakah amalan yang terbaik dalam Islam? Antaranya Nabi jawab, it'amut ta'am. Beri orang makan. Nabi tak kata beri orang makan orang ngaji. Faham tak ke? Beri orang makan. Tak kira lah siapa-siapa pun. Nah, hatta haiwan sekalipun. Nah, beri orang makan. Dan dalam hadis yang lain, siapa yang sedekah kepada orang makan satu suap, Nabi kata lukmah, satu suap. Suap ajalah dia makan. Allah akan simpan di sisi Allah sehingga menjadi sebesar gunung Uhud. Satu suap. Mana kalau kita belanja orang nasi lemak sebukuh 7 kali suap, 7 gunung Uhud. Kalau orang mengaji agama lebih lagi. Dapat apa? Dapat syurga. Bak akhirat kat gini tak bayar dengan fitih. Nah, akhirat bayar 2 saja. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan dapat syurga, satu golongan go to hell. Masuk neraka. Jadi bila masuk dalam syurga, bidadari ke mak ngoh duduk dalam? Dah takkan mak ngoh duduk gitu dalam syurga, siapa nak masuk syurga? Bang, bidadarinya. Wa kawaiba taraba, perempuan-perempuan syurga itu sebaya comel-comel belaka, tak ada hak uduh. Nah, jadi dapat syurga tak susah ah. Memang bidadari dalam, bukan pramugari, bidadari. Lagi soalan? Apa tu? Separuh lagi. Imam itu. Sabar bukan separuh imam. Maknanya sabar tu imam. Sabar itu amalan orang berimam. Bukan makna imam tu hakikatul imam. Apa makna imam? Imam itu tasdik. Tasdik apa? Tasdik dengan maja'a bihi Nabi SAW daripada Allah. Apa yang Nabi bawa datang daripada Allah. Al-Quran dan hadis. Rukun iman, rukun Islam, semuanya kita tasdik, kita benar belaka. Tentang isbat ketuhanan, tentang kerasulan dan sebagainya. Bukan makna iman itu, satu pertama tasdik, kedua sabar. Kan? Maksud sabar itu sebenarnya, sabar itu ialah amalan orang-orang yang beriman. Soalan terakhir. Orang gedebek? Air curi? Dia curi air kerajaan. Kau kerajaan? Tak kira orang kerajaan dia pergi kerak debek, dia pergi potong. Nampak lagi? Tak boleh curi. Pasal hak bukan hak kerajaan, hak orang ramai. Nah, dia nak curi dia, curi air Sungai Kelantan. Faham lagi? Kita buat bola tong buat balik. Kita ambil upah orang gaji masang paik pasang apa, kita tak mau bayar, potong tipu, tak boleh. Nah, jadi hak mana-mana alpal-alpal debel-debel tu pergi jabat mula bayar. Nampak? Debel-debel dia pun kalau dia katak paik tak lebih air. Nah, pergi ke sini jabat kalau dia satu sini panggil dia. AKSB. Royak situ, ni pok mak debel curi air. Jangan kabur kita suruh. Faham tak? Ada lagi soalan? Tak ada dah? Tak ada. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan pada pagi ini dapat barakah dari Allah kepada segala yang telah memberi sumbangan. Pihak jawatankuasa pengajian hanya mampu mengucapkan jutaan terima kasih. Allah sajalah yang akan membalas dengan balasan yang sempurna di akhirat nanti. Allah manfaat Nabi ma'alam.